sebab perhimpunan kita ini. Allah himpun kita di syurga Allah yang tertinggi, syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'da, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara kita menunggu untuk kita menunaikan salat Isya dan seterusnya salat tarawih, maka tuan-tuan rahmati Allah, sangat bagusnya di zaman kita ini yang mana mengambil kesempatan dalam sembahyang tarawih dan mengambil kesempatan dalam selepas berbuka ataupun mengambil kesempatan pada malam berkumpulnya manusia untuk sembahyang tarawih dilakukan tazkirah. Ada orang pernah bertanya pada saya, Ustaz, adakah benda ini bid'ah? Contohnya tazkirah ketika tarawih atau sebelum tarawih, ataupun diambil kesempatan pada waktu yang berkumpul luar tarawih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ianya benda baru yang sangat mulia. Sebab apa? Sebab di zaman Rasulullah, satu hadis Nabi SAW, Nabi kalau menyampaikan ilmu, maka Nabi SAW dalam satu riwayat pernah Nabi SAW selepas subuh Nabi SAW menyampaikan ilmunya sampailah duha, kemudiannya sembahyang duha, dan kemudian Nabi menyambung sampailah ke zuhur. Selepas zuhur, kemudiannya selepas makan dan sebagainya, Nabi sambung lagi sampai ke asar. Sampai ke asar, kemudian sembahyang asar, kemudian Nabi sambung lagi sampai ke maghrib. Kemudiannya sembahyang maghrib dan dilakukan ibadah sampailah Isya, barulah kami bersurai, kata sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kita kalau boleh buat pengajian macam Nabi, tak perlu buat dah tazkirah Jumaat ke tazkirah Ramadan ke, tak perlu dah. Tapi kita nak buat macam tu memang suka kita. Dan alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ni tuan-tuan rahmati Allah, kita ambil sedikit. Kita sebenarnya kita dengan Rasulullah SAW, yang mana awal Ramadan ni banyakkan selawat pada Nabi Muhammad SAW. Cuma masalah dia tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kadang-kadang tuan-tuan rahmati Allah, macam mana kita dengan Nabi ni? Bila kita berselawat pada Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah, bila kita selawat Allah turunkan rahmat. Cuma orang-orang yang berselawat, orang-orang yang berselawat pada Nabi SAW, dia ada level-levelnya. Dia itu, masa dia selawat itu dilihat kepada bagaimana cara pandang daripada Nabi Muhammad SAW. Allah SWT sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tad'uhum ilal huda la yasma'. Wahai Muhammad, ketika mana kamu seru mereka kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka tak dengar, ataupun mereka tak mau dengar. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'. Bila kamu seru mereka ke arah petunjuk, mereka tak mau dengar. Tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Kamu akan dapati wahai Muhammad, mereka itu lihat kau, tapi sebenarnya hakikatnya mereka tak nampak kau. Allah SWT pada Nabi kata pada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, ketika kamu seru mereka kepada petunjuk Allah, mengamalkan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang digalakkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, mereka tak dengar. Tarahum yanzuruna ilaika, kamu akan dapati masa kamu bercakap tu dia tengok kamu. Wa hum la yubsirun. Tapi mereka tak nampak kamu. Apa maksud ayat? Maka ditafsirkan para ulama, iaitu mereka melihat tetapi mereka tidak nampak khususiat kamu wahai Muhammad. Mereka tak nampak keistimewaan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menyebabkan akhirnya mereka melihat kamu sama seperti mereka melihat orang-orang lain, menyebabkan mereka tak dapat apa yang aku berikan pada kau, tak dapat mereka itu barakah yang aku turun pada kau pada mereka. Yang mana tuan-tuan rahmati Allah, kita ni bila melihat seseorang, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, kita tengok dia macam mana? Adakah kita tengok dia sebagai seorang yang murabbi, seorang yang memimpin kita?
bergantung pada kita melihat Rasulullah. Bila kita melihat Rasulullah dengan pandangan yang sangat rendah, tuan-tuan rahmati Allah, takut kita tak dapat apa-apa. Begitu juga kita bila melihat ahli-ahli ilmu, para habaib, masyayikh, para ulama, apabila mereka menyampaikan sesuatu perkara yang kalau kita ambil perkara itu selamat kita di dunia dan masuk kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita pandang mereka itu sekadar pandang nak memenuhkan masa kita yang terluang, ataupun kita pandang dia sekadar dia ni, kita duduk dekat dia tu mudah-mudahan dapat barakat besok nak masuk syurga, ustaz kenal kita, takat tu aja, maka takut tak banyak yang kita dapat. InsyaAllah boleh dapat, tapi kita banyak. Kadang-kadang kita cuba rapat dengan seorang ulama, kita kasih dia, tapi kita tetap melakukan kemungkaran atas muka bumi Allah. Kita tidak sembahyang, kita tidak bayar zakat, tapi kita rapat dengan alasan mana tahu rapat Allah ampunkan, sebab kita rapat dengan orang macam ni. Maka pemikiran ini sangat lemah, tuan-tuan. Falna'udzubillah min dzalik. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, kita nak kena perbetulkan balik. Kerana itu di dalam bulan Ramadan, Nabi ajar kita satu benda, man qama ramadana imanan wa ihtisaban. Sesiapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisaban. Apa maksud iman di situ? Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, Habib Zaid bin Smir, dia menyebutkan maksud mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan, iaitu dengan penuh kejujuran. Honest. Kita tuan-tuan rahmati Allah, bila kita puasa Ramadan, honest, jujur. Bila kita bangun qiyamul lail, jujur, hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bersedekah, honest, jujur, bahawa kita bersedekah untuk Allah Taala. Tak payah nak tayar-tayar kau lah. Bila kita tuan-tuan rahmati Allah berpuasa, jujur, aku ini menahan lapar untuk Allah. Dan untuk apa aku menahan lapar? Kenapa Allah gandakan amalan-amalan aku apabila aku berpuasa? Kerana dalam keadaan puasa, hati, badan kita letih dan sebagainya, maka kita tambah pula dengan baca Quran, maka Allah tambah. Maka kita pun usaha jujur dengan diri. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Ustaz Muhadir Haji Jol, dia ada buat satu kitab mencintai Rasulullah. Di dalam itu diajar pada kita tuan-tuan rahmati Allah, bahawa cinta kepada Rasulullah perlukan kepada bukti. Ada satu bab. Tak apa, masa macam. Jadi nanti saya bawa balik. Masih banyak. Baik. Tak apa, dia aja dulu. Kita dalam proses ni, dua rahmat ni takut terkendala. Allah SWT. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, tadi saya sebut apa tadi? Itu pasal jangan terganggu dia rahmat dengan turun, dia akan jauh, dia mari jalan. Allahumma salli ala sayyidina. Iaitu Nabi kita Muhammad SAW, iaitu pandangan kita pada Rasulullah. Jadi bagaimana alam ni kita tuan-tuan rahmati Allah, cuba tengok. Bila kita dengan Nabi Muhammad SAW, bila kita berselawat pada Nabi SAW, ada tak kesan pada kita? Selawat memang the power of selawat, tak ada orang boleh nafi. Cukup hebat laut. Tak mustahil ada di kalangan kita kemungkinan dia ahli maksiat, tapi disebabkan selawat dia Allah selamatkan. Tak mustahil, sebab ada cerita dia. Imam Ghazali pernah cerita dalam kitab Mukasyafatul Qulub, orang yang buat maksiat depan orang tunjuk baik, tapi bila belakang orang dia buat maksiat, akhirnya mati dekat muka hitam. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, anak dia menangis kat tepi, dia tengok ayah dia muka hitam, sampai anak dia letih menangis, tertidur. Bila tertidur, mimpi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datang jumpa bapa dia, dia sapu muka, cerah muka ayah dia bersinar. Ketika mana dalam mimpi, bila dia terjaga tuan-tuan rahmati Allah, dia tarik kain, maka dia tengok muka bapa dia memang dah bersih. Di dalam mimpi sebelum itu, dalam mimpi dia tanya, lelaki ini siapakah kau? Dia kata, aku ini Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya bapa kau ini orang yang sangat fasik, yang mana selalu melakukan maksiat, tetapi di depan orang menayangkan kebaikan. Cuma ada satu amalan yang menyebabkan aku rasa aku nak datang, iaitu selawatnya kepadaku tidak henti. Maka ketika itulah Allah, Nabi datang mohon pada Allah bagi dia ini selamat. Tapi benda ni orang panggil tidak confirm. Jangan kita ni bila kita mengaji, bila dengar macam tu, kita ambil yang mudah. Kita ambil kata, kalau macam tu tak apa lagi, selawat je lah, tak payah sembahyang lah. Itu tak betul, dah jadi sesat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita tak nampak contoh
Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berjalan di jalan ilmu, maka Allah memudahkan dia jalan menuju ke syurga. Tapi ada di kalangan kita, na'udzubillah, tak penduduk dalam majlis ilmu tak sampai, tak dipermudah. Ada orang kata pada saya, Ustaz, saya datang majlis ilmu tapi rasa macam semayang tu macam makin malam, ibadat macam makin malam. Macam mana Ustaz? Dia masalah dia dekat salaka. Bila kita mengaji, bila sebut man salaka tariqan, sesiapa yang salaka. Apa maksud salaka? Kita kata terjemahan dia siapa yang berjalan dalam jalan ilmu. Terlalu simple. Tapi maksud salaka bila kita mengaji, para ulama menafsirkan maksud salaka itu maknanya berjalan macam mana. Dia ada orang berjalan laju ataupun berlari, jalan itu tapi dia berlari, orang panggil jara, yajri. Kalau berjalan biasa, orang panggil masya. Kalau tuan-tuan rahmati Allah, dia berjalan sekejap berhenti, sekejap berjalan, sekejap berhenti, dia ada nak kalimah lain. Ada yang orang panggil berjalan dalam masa yang agak panjang, itu orang panggil sayrun. Jadi sekarang ni Nabi guna, dia tak guna sayrun, dia tak guna masya, dia tak guna yang lain, dia guna salaka. Jadi dia ada bentuk jalan. Di situ tu maksud dia sesiapa yang berjalan. Salaka ni dia kalimah yang ambil daripada dia suluk. Suluk ni maksud dia apa? Akhlak, adab. Iaitu sesiapa berjalan dengan adab, sesiapa yang berjalan dengan akhlak, sesiapa yang berjalan dengan kaedah menuntut ilmu yang betul di jalan ilmu, maka Allah permudahkan dia jalan menuju syurga. Tapi bila kita ni tak ada adab di dalam majlis ilmu, tidak ada adab dengan para ulama yang nak kurniakan ilmu pada kita, kita anggap dia tu maknanya kita arah-arah macam tu, sedangkan kita jahil, cuma pandai baca Quran ni kadang-kadang tu sikit-sikit, tapi kita dah rasa kita hebat. Tuan-tuan, hati-hati. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah permudah dia jalan menuju syurga. Akhirnya bulan Ramadan dia rasa semangat, dia rasa nak qiyamul lail, dia rasa semayang tarawih, program dia. Saya teringat kata imam, tuan-tuan, bulan Ramadan ni ada peluang majlis-majlis zikir, majlis selawat, majlis ilmu duduk. Sebab Nabi sifatkan ianya adalah daripada sifat-sifat syurga, iaitu taman-taman syurga. Imam Ghazali rahimahullah dia sebut dalam kitab Ihya, sesiapa yang nak masuk syurga yang di akhirat sana, maka masuk dulu syurga yang di dunia. Maka persen kita untuk masuk syurga di sana mengikut persen kita duduk dalam syurga yang di sini. Maka apakah dia? Syurga di atas muka bumi, iaitu Raudhatun min Riyadil Jannah. Iaitu apa dia? Yang satunya Raudhah Nabi SAW. Yang keduanya majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir. Kita duduk dalam majlis itu, tuan-tuan rahmati Allah, macam mana rakusnya kita duduk majlis ilmu, macam mana semangatnya kita, macam mana jaganya adab kita, maka tuan-tuan rahmati Allah, disitulah tuan-tuan persentage kita masuk nanti dalam syurga di akhirat. Sebab daripada situ ilmu yang dapat, barakah yang dapat, nur yang dapat membawa kepada amal ibadat yang sahih, membawa kepada amalan-amalan yang sahih. Maka Allah terima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni sebenarnya tuan-tuan tak susah sebab kita umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan, kita ni umat Nabi Muhammad special banding umat-umat. Tuan-tuan tahu tak Ramadan yang kita dapat ni, Lailatul Qadar kita dapat ni sebab siapa? Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, tuan-tuan rahmati Allah, Nabi SAW diceritakan, diriwayatkan bahawa Jibril datang bertemu Rasulullah. Jibril datang jumpa Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk mengkhabarkan kepadamu bahawa umatmu umurnya hanya daripada 60 ke 70 tahun. Maknanya Jibril datang nak beritahu umat Nabi Muhammad tak panjang, umur 60 ke 70. Nabi bila dengar, Nabi agak sedih dan menangis. Kemudian Nabi kata, ya Allah, bagaimana umur umatku terlalu pendek, bagaimanakah dia nak beramal dengan banyak kepadamu ya Allah, bagaimanakah dia nak mendapat pahala dan mengumpul pahala sedangkan umat-umat yang terdahulu beratus-ratus tahun. Nabi, Allah bila dengar Nabi cakap macam tu tuan-tuan, dan Allah tahu perkara itu akan berlaku, Allah saja nak tunjukkan macam mana hebatnya Nabi Muhammad SAW. Terus Allah kata apa? Allah kata, Allah terus bagikan Ramadan pada kita, dan di dalam Ramadan tu Allah bagi
bagikan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Mana siapa yang beribadah pada malam itu ditakdirkan Allah, dia telah beribadah lebih 80 tahun dengan ibadah yang sangat berat. Maknanya ibadah yang hebat. Ini khas untuk Nabi Muhammad, khas untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, puasa umat dahulu pun puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Difardukan kepada kamu puasa seperti umat sebelum kamu puasa. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan yang mulia ni, yang Ramadan ini, khas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya masya-Allah 70 kali ganda ke 700 kali ganda. Tuan-tuan sembahyang 1 rakaat di dalam bulan Ramadan sama macam 700 kali rakaat di bulan yang lain. Tuan-tuan nak apa lagi? Tuan-tuan sebab apa tuan-tuan dapat benda tu? Sebab tuan-tuan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pandang Nabi itu elok. Biar jujur dalam mencintai Nabi. Nabi kata begini, ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kita nak menuntut syafaat Rasulullah, faham. Kerana itu kita bila mengaji minta pada Allah kurniakan pahaman cara Nabi. Allah marzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah kurniakan kami ini faham cara Nabi. Nabi SAW faham macam mana? Contoh bila kita sebut syukur. Dulu saya pernah sebutkan bila kita sebut syukur. Syukur. Bila kita sebut syukur, maksud syukur yang sebenar apa dia? Kalau kita nak tunjukkan kesyukuran kita, kita tahu tak apa masalah kita sebab tak bersyukur sekarang? Sebab kita rasa kita tak ada masalah. Tuan-tuan, ada orang tanya saya, Ustaz saya suka tengok macam tak ada masalah. Siapa kata? Saya start daripada bangun tidur sampai saya tidur balik masalah saja. Takkan banyak sangat masalah Ustaz? Saya masalah tak ada banyak sangat Ustaz. Cuma kadang-kadang tu adalah kadang-kadang masalah kesihatan. Dah, awak silap. Kerana itu kita syukur pada Allah tu sikit. Sebenarnya masalah kita tu daripada kita bangun tidur sampai tidur balik masalah. Apa maksud masalah? Saya bahasa Melayu tak tahu sangat, tapi yang saya tahu masalah ni datang daripada bahasa Arab. Masalah di dalam bahasa Arab maksudnya permasalahan ataupun perbahasan persoalan. Sebenarnya setelah kita bangun tidur ataupun kita balik malam di rumah kita, keluar aja surau dah timbul masalah. Sebenarnya semua masalah keluar daripada surau. Nak balik mana ya? Itu persoalan dia sebenarnya. Masalah dia nak balik mana? Cuma Allah dah bagi jawapan pada persoalan tu. Balik rumah lah, dah ada rumah. Tuan-tuan rahmati Allah, sebenarnya persoalan Allah dah bagi jawapan. Bila kita balik, oh balik rumah kita. Nak tidur mana ya? Dia akan timbul persoalan itu. Nak tidur atas tilam. Bangun pagi besok, nak buat apa? Nak pergi tandas lah, nak mandi lah. Air ada ke tidak? Air ada. Kita kata tak ada masalah. Sebenarnya masalah itu ada, cuma Allah bagi jawapan dan permudah. Tengok pernah tak? Pernah tak? Dan baru ni air tak ada. Kita selalu yang tak ada masalah, yang kita rasa masalah kita ada jawapan semua, dah selesai. Bila pergi ambil air, tak ada air. Allah tarik jawapan tu. Sepatutnya ingat Allah, bakal kita bebel lah. Kita nak tidur, pernah tak kadang-kadang orang bila nak tidur atas tilam, biasa dia tidur atas tilam, jawapan dia tidur atas tilam. Tapi Allah dia bergaduh dengan bini dia, malam tu dia tidur dekat surau Al-Hijr. Itu bersyukur Allah bagi tempat itu. Tuan-tuan nak qada hajat masalah, nak qada hajat kat mana ya? Allah bagi dia jawapan. Ada rumah, ada tandas. Ada orang balik surau tengok rumah dia terbakar, habis semua. Habis semua jawapan yang Allah bagi pada persoalan-persoalan dia yang sentiasa sebenarnya. Setiap masa ada persoalan, tapi Allah dah bagi jawapan. Bila Allah dah bagi jawapan dan jawapan tu sentiasa Allah istiqamahkan. Tandas yang kita nak qada hajat ada, nak pam boleh, nak tidur ada tempat, kereta nak pergi surau ada. Sebenarnya semua itu adalah masalah, tapi hakikatnya Allah yang mempermudahkan masalah itu dan memberi jawapan. Dan akan berlaku kadang-kadang Allah tarik jawapan itu sekali-sekala semua sentuh gelap. Kadang-kadang tuan-tuan rahmati Allah balik rumah terbakar. Kadang-kadang nak makan malam tu tiba-tiba biasanya balik ada makanan, tiba-tiba tak ada orang masuk. Kadang-kadang Allah tarik. Bila kita tak nampak permasalahan, hidup kita dirasa macam tak ada masalah, ketika itu kita kurang syukur kita pada Allah SWT. Sedangkan kita tak tahu Allah yang bagi mudah. Di surah Al-Hijrah ni Allah bagi jawapan.
nak semayang mana malam ni? Ada tak surau dekat kita? Oh ada, surau Al-Hijrah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya teringat ada satu surau masa 2 tahun lepas, tazkirah. Dia orang dah tempat saya sebelum tu lama dah. Lepas tu masa saya nak sampai tu 2 hari sebelum untuk tazkirah saya, dia telefon. Dia kata, kami telefon tanya macam mana, boleh ada masalah boleh pergi? Datang Ustaz, boleh, alhamdulillah. Surau yang lama Ustaz tahu tak? Ustaz datang saya, lain macam insya-Allah. Saya pun pergi. Tuan-tuan tahu saya pergi. Surau tu dah terbakar. Ya tinggal tiang, tapi tetap buat tazkirah dan sembahyang tarawih. Tak ada. Sungai Gadis. Dekat Sungai Gadis dia ada satu surau terbakar. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi alhamdulillah masih lagi Allah pemudah, bolehlah buat sembahyang. Wire yang sambung untuk mic tu saya tengok berbelit-belit atas. Dia main cabut tarik daripada tu, tapi nak kena jalan. Kalau tak orang kat sini nak sembahyang mana tempat lain tak agak jauh, tempat dia tu jauh sikit surau-surau lain. Itu alhamdulillah Allah baru tarik. Bila dia orang tanya, Ustaz apa hikmahnya? Saya dalam tazkirah saya kata mungkin dekat sini ramai ada orang yang masih kedekut. Jadi Allah bakar surau ni nak tengok siapa yang keluarkan duit nak bangun ke surau. Dia dengar masjid. Macam belian kuih Ustaz. Manalah tahu. Alhamdulillah kalau Allah nak beri tunjuk. Tuan-tuan rahmati Allah. Kan kita kalau nak bercakap dengan Allah macam mana? Allah nak bercakap dengan kita macam mana? Kan kita sebut dalam hadis Nabi SAW. Man arada ayyukallim Allah falyaqra' al-Quran. Kata Nabi SAW, kalau kamu nak bercakap dengan Allah, baca Al-Quran. Kamu sebenarnya bila baca Quran untuk memahami makna dia, kamu bercakap dengan Allah. Wa man arada ayyukallim Allah falyad'u lahu wa tadarra' ilayh. Sesiapa yang nak Allah bercakap dengan dia, maka minta doa pada dia dan bermunajat pada dia. Kadang-kadang Allah bercakap dengan kita. Maksud Allah bercakap dengan kita ni bukan maksudnya tengah jalan dengar kat langit ke. Oh, ni semua perangai pelik-pelik. Dah. Ulama tafsirkan, guru saya tafsirkan, maknanya yang bercakap, Allah bercakap dengan kita, iaitu Allah bercakap dengan kita melalui hamba-hamba. Kadang-kadang tuan-tuan perasan tak, tuan-tuan bila duduk kat rumah kadang-kadang ada masalah ya apa ni. Lepas tu kita pun minta doa pada Allah, ya Allah tolong selesai masalah. Lepas tu petang-petang tu buka TV. Buka TV tu tiba-tiba keluar tazkirah ustaz kat dalam. Tiba-tiba dia cakap masalah kita. Dia kata kita suami isteri ni tuan-tuan, kalau sekali-kali isteri ada masalah, maka cara kita ni nak menarik isteri kita, nak tegur dia. Ustaz ni macam tahu dia masalah. Allah cakap dengan kita. Tapi melalui hamba-hamba. Kadang-kadang kita mari-mari surah Al-Hijrah tak kenal pun ustaz nak mari. Tiba-tiba ustaz tunggu duduk cakap-cakap, penuh kat dia seorang. Dia cakap, dia tahu ke ustaz ni apa masalah apa? Dah. Allah kasih pada kita, Allah cakap. Tapi melalui hamba-hamba. Dan kadang-kadang bukan melalui orang bercakap. Kadang-kadang melalui pokok-pokok, melalui tumbuh-tumbuhan, melalui haiwan-haiwan. Allah beri petunjuk. Macam Ibnu Hajar, seorang ulama fiqh yang sangat hebat, Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ni nama dia, gelaran dia anak batu. Ibnu Hajar ni mengaji tak masuk, mengaji tak masuk. Masa dia mengaji kat sekolah dia tak masuk-masuk. Dia lemuk. Jadi akhirnya dia pun minta doa pada Allah. Dia kata memang dah tak ada peluang dah. Dia kata dia pun keluar dari sekolah. Masa dia keluar tu, dia dah tak mau belajar dah. Dia kata memang bukan bahagian dia. Mengaji tak masuk, mengaji mengapa tak masuk. Ibnu Hajar, dia pun jalan-jalan. Allah beri jawapan. Allah bercakap dengan dia dengan alam. Tengah jalan dia nampak satu batu. Batu tu dia tengok melengkung. Sebab dia nampak ada air daripada atas tu setitik dah berlama puluh tahun dah. Batu yang keras tu pun melengkung. Terus dia dapat jawapan dekat situ. Allah, batu yang sangat bebal ini pun disebabkan setitik demi setitik melengkung. Batu ni keras, batu ni. Aku ni bukanlah batu. Dia pun pusing balik masuk madrasah. Dia usaha. Alhamdulillah, dia sekarang dia orang kitab-kitab dia orang baca, dia antara ulama Syafi'iyah yang orang rujuk dia. Kalau dalam kitab-kitab Imam Syafi'i, banyak pendapat Ibnu Hajar, Imam Ramli dengan Khatib Syarbini. Ni tiga orang ni geng ni dulu mengaji dengan bapa Imam Ramli. Imam Ramli ni bapa dia mengajar dia orang tiga orang ni. Bila dah meninggal bapa dia, Imam Ramli naik. Bila Imam Ramli naik, Khatib Syarbini murajaah dengan dia. Tiba-tiba sampai satu masalah, Imam Ramli kata jawapan dia begini. Ibnu Hajar kata, mana kamu dapat jawapan dia?
daripada ijtihadku. Bila dia cakap macam tu, Ibnu Hajar pula dia ada ijtihad lain. Ketika itulah mereka masing-masing sudah tahu, maka mereka itu sampai kepada maqam ijtihad. Masing-masing mereka itu menyampaikan ilmu dia yang di tempatnya masing-masing. Ini asal orang lembab. Itu pasal anak kita lembab, jangan cakap apa-apa. Kita ni umat Nabi Muhammad, special kita umat Nabi Muhammad. Dia okey ke, dia macam mana ke, dia bebar ke, dia apa, dia umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad buat mudah semua. Dalam kitab Subul Salam, siapa jawab azan, lepas azan, orang jawab doa tu, Allah rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah, sampai habis. Nabi kata wajabat lahu syafaati, wajib bagi dia syafaat. Kemudian Nabi sebut dalam satu hadis, qala Rasulullah SAW, man ra'ani fi manam wajabat lahu syafaati. Siapa nampak aku dalam tidur dia, maka wajib bagi dia syafaat. Tuan-tuan kasih betul Nabi SAW buka kitab. Nabi SAW suruh, kemudian buka kitab Syama'il, kenal Nabi SAW, rambut dia macam mana, ubah dia macam mana. Saya tuan-tuan terbaca dalam kitab Syama'il, tuan-tuan rahmati Allah, hadis yang ke-30 lebih, ke-30 ke-40, minta tak ingat. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, hadis itu menyebutkan tentang rambut Rasulullah SAW. Disebut dalam riwayat itu ketika penaklukan Mekah, ketika mana berlakunya penaklukan Mekah, ketika itu Nabi SAW, aku dapati rambutnya terikat 4. Tuan-tuan boleh bayang tak? Sahabat ni tengah penaklukan Mekah, Fathu Mekah tu, tengah orang panggil basuh putih, orang panggil tengah chaos lah. Tuan-tuan tengah kelam kabut, dengar ke orang ramai, yang mana ada sebelum tu yang memberontak dekat luar, satu kumpulan orang Quraisy yang melawan orang-orang Islam. Bila masuk pula Nabi duk kata orang semua ni nak takluk Mekah ni, Fathu Mekah. Tapi sahabat punya kasih Nabi, dia orang tu mata, maknanya tak pernah tinggal Nabi duk tengok sampai dia orang ingat Nabi masa Fathu Mekah rambut Nabi ikat 4. Kita zaman sekarang ni tuan-tuan rahmati Allah, ulama-ulama yang mari bagi ilmu kat kita, kadang kita pun tak tahu nama dia pun tak tahu. Saya teringat ada satu tempat ceramah ni bila cerita jangan silap faham, bukan kita nak orang tahu nama kita, tak perlu, Allah tahu cukup lah. Cuma nak kata hak orang kepada ulama tu, ulama tu insyaAllah dia lepas, dia dah bagi ilmu, alhamdulillah. Tapi kita, hak kita untuk dia tu tak lepas. Saya ceramah ada satu tempat, 4 kali dah ceramah tempat. Satu kali tu dia buat ceramah besar, mega, dia buat ceramah dalam lebih kurang tak adalah ramai sangat, tapi masa tu bagi saya ramai dalam 2,000 lebih. Masa ceramah tu dia punya banner tu sampai 3. Sebelum nak masuk situ tu, sini satu, dekat selekor tu satu selekor, nama penuh. Habis ceramah tu tuan-tuan rahmati Allah, dia orang buat soalan, kuis. Ada 4 soalan. Soalan pertama dia tanya, alhamdulillah dapat jawab, dapat dia. Yang kedua tentang konten ceramah lah, dapat. Yang ketiga dapat. Soalan yang keempat, soalan cepu mas dia kata. Soalan ini kami nak bertanya pada audien, siapa boleh menjawab siapakah nama penuh penceramah kita hari ini? Saya bila dengar tu, Allah, senangnya lah soalan. Tapi tunggu punya tunggu tuan-tuan, tak mahu jawab. Saya tak kisah, tapi saya rasa pelik. Ya Allah, kan banner dah banyak, lepas tu dah datang ceramah banyak kali, takkan tak ada seorang pun tahu. Dah lama tunggu tu tuan-tuan, macam ada seorang perempuan angkat tangan kat belakang, budak perempuan remaja. Dia pun jawab, nama penuh Ustaz Muhammad Fadil bin Haji Ismail. Oh betul, dia kata. Saya bila dengar sengih macam tu, je tengok dia ambil dia. Sebab yang jawab tu anak saudara saya, anak kakak. Anak kakak saya memanglah kenal saya. Itu pun dia lambat jawab. Mungkin dia lambat jawab tu, mungkin dia nak bagi peluang orang lain lah kot. Mana dalam 2,000 lebih seorang pun tak tahu. Dia cuma tahu Ustaz tu ceramah, Ustaz tu ceramah lah, Ustaz tu pandai nyanyi Ustaz lah, Ustaz tu macam tu, Ustaz tu. Habis tak kenal nama, tak kenal. Tuan-tuan rahmati Allah, jangan silap faham, mereka alhamdulillah, mereka bila menyampaikan ilmu tuan-tuan, multi-level ni cukup banyak. 1,000 orang amal, semua masuk lagi. Alhamdulillah, bukan sebab bangga, itu nikmat Allah dah bagi. Cuma dia nak kena jaga hati dia pula, nak jaga amal dia pula, itu. Tapi kita tuan-tuan kena langsung tak kenal. Baik, kita letak para ulama tepi, kita tengok Nabi Muhammad, nasab dia kita tahu ke Muhammad bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa.
Dia punya isteri berapa orang sebelum dia mati? Kemudian bila Nabi wafat, berapa orang dia tinggal? Anak dia ada berapa? Lelaki berapa? Perempuan berapa? Hamba dia berapa orang? Tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita betul, panas, jujur cinta Nabi SAW, kita akan rakus cari benda tu. Bukan susah sangat. Matan Aqidatul Awam tu apa? Semua ada kat situ. Kemudian ya tuan-tuan rahmati Allah, Nabi punya sejarah macam mana? Umur dia 35 tahun, dia buat macam mana? Sejarah letak Hajarul Aswad, apa cerita macam mana? Nabi SAW ketika berdakwah macam mana? Berapa tempat Nabi dakwah? Perang Nabi berapa banyak? Yang perang yang Nabi ikut berapa banyak? Perang yang Nabi tak ikut berapa banyak? Benda tu sekadar sejarah, tak susah pun. Dia bukan macam mengaji peka, bukan macam mengaji nahu. Dia tentang Nabi ni, Allah permudah kita ni mudah kenal dia sebab dia cerita. Dalam maulid tu macam-macam cerita tentang Nabi. Kalau kita betul-betul jujur, cuba improve kan. Selepas selawat, fahamkan apa maksud-maksud di dalam apa ni maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi tampil tu terus buat. Tuan-tuan rahmati Allah, sebab selawat ni yang turun banyak barakah tuan-tuan rahmati Allah. Saya pondok saya tu Allah bagi barakah sebab barakah maksud apa maksud barakah? Ziyadah. Apa maksud ziyadah? Allah pemuda. Nak buat bangunan muda setakat ni alhamdulillah buat muda. Asal mula-mula dulu buat kembin, saya pun dah tak nampak saya asaskan. Nampak memang Allah nak suruh buat. Mana macam madrasah-madrasah lain, benda agama ni buat. Yakin dengan aku? Nabi SAW sebut dalam hadis kursi, Man khadamani fakhdumi. Ya dunia, wahai dunia, siapa khidmat dengan aku perintah khidmat dengan dia. Allah perintah dunia, siapa khidmat pada aku, kau khidmat. Wa man khadamaki, tapi siapa yang khidmat untuk kau, iaitu yang khidmat untuk dunia, hidup dia untuk dunia semata-mata, fastahdumi, maka ambil dia, tuntut dia jadi hamba kau sampai mati. Maknanya jadikan dia hamba kau terus. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, usaha kita tuan-tuan rahmati Allah. Satu kitab yang saya syorkan tuan-tuan baca untuk perasa apa ni, silibus perjalanan tuan-tuan supaya perjalanan tu cantik ikut Rasulullah SAW. Mulakan dengan Bidayatul Hidayah, lepas khatam Bidayatul Hidayah naik kepada Minhajul Abidin, habis Minhajul Abidin naik pada Ihya Ulumuddin. Habiskan tiga ni tuan-tuan, bagi lepuk bagi habis. Kami dekat Hadramaut kitab ni lah, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin. Ulang balik Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin. Ulang balik. Surau-surau masjid-masjid dekat Hadramaut tu tuan-tuan, lepas asar tu dia orang duduk ramai-ramai pegang Sahih Bukhari. Tak apa pun baca tiap-tiap hari. Baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gini-gini. Dan dia orang 3-4 tahun, orang-orang itu teruskan dekat masjid, dia dah hafal dah semua buku sebab dia baca tiap hari. Tak apa pun dia buat baca. Masya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita di sini di surau ini nampak pun barakah, masya-Allah. Nampak macam luar. Macam luar lah. Ada renovate tu. Saya nampak macam luar pula. Belakang tu macam tak ada dinding. Tak tahulah kasar dinding atau saya mata tak berapa nampak aja, tak tahu. Tapi alhamdulillah barakah. Mungkin dengan sebab para ulama masuk. Jangan lihat pula. Oh, saya ni Ustaz, duduk mana? Saya surau Al-Hijrah. Surau yang banyak syekh turun tu Ustaz. Yang kita belakang sana apa-apa. Alhamdulillah dapat barakah. Kita jangan riak pula. Syukur kena dia. Dalam Islam dia tak ada riak, tak ada rasa bangga, dia rasa syukur. Satu je boleh bangga dalam Islam, iaitu bangga sebagai umat Islam. Itu pun. Yang lain kena syukur. Lain syakarta la azidannak. Kadang-kadang kita nak kita ni dapat. Minta maaf saya direct gitu. Sebab ada setengah tempat Ustaz tahu semua. Saya bila ceramah satu tempat, boleh tahan ramai ni. Ustaz tak tahu orang lain lagi ramai. Ini baru sikit Ustaz. Surau ni dia ramai, penuh tak? Masya Allah ya. Saya bukan apa Ustaz, saya buat yang terbaik, yang mana mampulah. Alhamdulillah, nasib baik saya ada lah. Sebab kalau saya tak ada tu, saya takut kelam kabut juga. Weh, riak. Orang punya nampak sangat riak. Jadi bila pandang ustaz lain yang tak berapa kelipu pun pandang macam tu. Ustaz, saya kan? Datang surau saya kan? Datang. InsyaAllah kalau ada masa. Ustaz, syekh-syekh besar datang surau saya, banyak masa dia. Ustaz, syekh kecil tak ada masa. Mulut orang Melaka panggil bulu busuk. Tuan-tuan kata jangan macam tu.
Kita tak kenal tuan-tuan, kita tak kenal orang macam ni. Mungkin seorang ni baru kita kenal. Yang penting kita nak ilmu dia jaga adab boleh. Baru berkat agama kita, baru berkat ilmu kita. Maka mudah-mudahan tuan-tuan rahmati Allah, Allah memberkati kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah pandang wajah-wajah yang ada pada hari ini. Ya Allah, Allah manzur ilaih. Ya Allah, pandanglah mereka. Ya Allah, wakhtarhum minal mukhtarin. Dan pilihlah kami ya Allah daripada golongan, pilihlah mereka, pilihlah kami daripada golongan yang diberikan keberkatan oleh-Mu ya Allah. Kita masih di awal Ramadan tuan-tuan, banyakkan selawat pada Nabi dan minta pada Allah Subhanahu wa taala sentiasa sebuah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika min nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Mengucap, jangan tinggal. Lepas tu istighfar. Kemudiannya minta pada Allah Subhanahu wa taala jauh daripada neraka dan minta Allah syurga. Kemudianlah kali Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat la hayya minhum wa la. Baca. Patu banyakkan selawat sebab kita nak rahmat awal, sebab bila satu selawat 10 rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Mudah-mudahan kita dapat rahmat. Cuma saya takut Habib Omar selalu pesan pada kami masa saya mengaji dulu dengan dia. Dia pesan pada kami tuan-tuan rahmati Allah. Kadang-kadang rahmat ni dah turun dah, tapi bila sampai kat kepala naik balik. Lalu kami tanya kenapa? Sebab dalam hati kamu banyak anjing-anjing dan babi-babi. Sebab rumah yang ada anjing dan babi tidak dimasuki malaikat rahmat. Begitu juga hati yang ada khinzir dan juga ada anjing. Maksudnya apa? Apa maksud khinzir dan anjing itu? Iaitu perkara-perkara benda kotor, hasad, buruk, dengki, riak, takabur. Itu yang menghalang rahmat Allah turun. Tunjuk balik. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, bersihkan hati kita. Tuan-tuan nak test, banyakkan try baca Quran. Tuan-tuan try baca Quran, berapa banyak boleh dapat? Dia kalau kita baca setengah jam tu dah rasa bukan letih. Dia beza kalau letih tu cerita lain. Ini kalau baca tu dia semacam malam macam satu je lah. Yang itu tanda hati kita. Sebab apa? Syekh Jamalulail, Habib Jamalulail mengatakan apa dia? Idza tahadal qalbu lam yashba' min qira'atil Quran. Hati kalau suci, dia takkan kenyang daripada baca Quran. Dia baca tu rasa seronok, nak tambah lagi, lepas tu nak tambah lagi baca. Kita alhamdulillah bulan Ramadan ni tuan-tuan rahmati Allah, syaitan dah kena ikat, nampak mudah lah. Malam-malam baru semalam saya ceramah dekat belah Pulau Keri tuan-tuan. Saya ni tuan-tuan banyak-banyak kadang-kadang tu tempat-tempat kampung-kampung punya jemput. Saya nak banyak lebih sana dia orang kesian tuan-tuan rahmati Allah. Tuan-tuan ni banyak syekh-syekh besar mari, habib-habib besar mari. Saya biarlah kat situ tuan-tuan rahmati Allah. Tak glamour pun tak apa lah. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Dia bukan masalah saya saja bercakap. Cuma nak beritahu tuan-tuan, dia orang semua sekarang ni kat Selangor alhamdulillah. Selangor, KL, malah negeri-negeri lain sekarang ni semua dah naik. Disebabkan berkat selawat pada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih pada para habaib yang datang ke Malaysia ni yang buat selawat banyak. Menyebabkan hati orang jadi lembut, rasa nak mengaji, rasa nak dekat dengan para ulama. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan Allah maintainkan benda ni tuan-tuan rahmati Allah, dan Allah berkati kita yang ada semua. Jadi selepas ni pula saya tak dapat nak meneruskan bersama dengan tuan-tuan. Saya ada satu program lagi tuan-tuan rahmati Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup setakat itu saja mungkin untuk malam ini tuan-tuan rahmati Allah. Insya-Allah pada masa akan datang dah macam hotel saya tengok. Lampu dia pun dah macam hotel. Gunakan nikmat ni sebaik-baiknya tuan-tuan. So Allah akan tanya, so kamu aku dah bagi surau cantik. Kapet ni letak dahi tenggelam. Tapi berapa ramai yang bagi surat? Allah takut Allah tanya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, mudah-mudahan kita diberkati Allah. Maka untuk lebih diberkati rahmati Allah, mari kita panjatkan doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi ya Allah. Keluarkan kami daripada kegelapan keraguan. Wa akrimna bin nuril fahmi, dan muliakan kami dengan cahaya kefahaman. Waftah lana abwabal ilmi, dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu. وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم ليسيرك من الأخلاق المليئة للقلوب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما يا الله. Jadikan himpunan kami himpunan dirahmati. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terjaga dari maksiat dan kemungkaran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi hadha asy-syahr mubarak. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan-bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Allahumma ja'al min ahliha. Ya Allah, jadikan kami ahli pada bulan Ramadan. وجعلنا من الذين يتأهل بنزول رحمتك. Dan jadikan kami orang yang menjadi ahli
penurunan rahmat-Mu ya Allah, wa maghfiratik, dan pengampunan daripada-Mu ya Allah, wa 'idqin minan nar, dan kebebasan daripada neraka ya Allah. Bidilah kami ya Allah, takut-takut di masa akan datang kami sudah tidak berpeluang untuk Ramadan. Maka tuan-tuan rahmati Allah, minta pada Allah SWT, lapangkan dada, minta pada Allah, mudah-mudahan Allah pada malam ini tengok kita dan lihat wajah. Sebab para ulama kata sekali pandang saja pada wajah kita, maka selamat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillah. Dan saya pun mengambil kesempatan, mungkin saya ada ceramah-ceramah sebelum ni, minta maaf zahir dan batin kalau ada tersilap dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, doakan saja mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kita bangkit hari kiamat besok bersama-sama. Sebab saya takut ada satu hadis sebut, iaitu al-akhillah yauma idzin aduwwun ba'du illa muttaqin. Kita ni yang bersahabat dekat dunia, Nabi kata dekat akhirat besok semua bermusuh, semua salah jalan, kecuali yang bersahabat di atas dasar takwa. Jadi kita ni alhamdulillah Allah takdir kenal kita kat surga. Jadi persahabatan kita atas dasar takwa, insya-Allah. Bagi bangkit hari kiamat besok tolong-menolong di antara satu sama lain. Bahkan Syekh Nuruddin memberitahukan satu riwayat ketika membuat rasmian di surau Rawdah kami di pondok. Mereka mengatakan satu riwayat, tuan-tuan rahmati Allah, yang mana di hari kiamat puak-puak neraka, puak-puak ahli neraka yang nak masuk neraka, dia akan berselisih dengan puak-puak yang nak masuk syurga. Ketika itu ada ahli-ahli neraka yang nampak pada ahli-ahli syurga yang dia kenal. Bahkan dia memanggil, Tuhan, Tuhan, kenal saya tak Tuhan? Saya ingat tak Tuhan, lapar dulu saya ada bagi, masa bulan puasa saya ada bagi makanan, Tuhan, kenal tak saya Tuhan? Sebab masa tu takut dah. Maka ketika tu takdir Allah, kadang-kadang dia orang cah ahli syurga, kadang bila tengok, ya, dia pun Tuhan katakan, ya Allah, orang ini pernah membantu aku, ya Allah, bantulah dia, masukkanlah dia dalam syurga, ya Allah. Maka dapat syafaat kita dengan sebab itu. Jadi mudah-mudahan kita ni tuan-tuan berdekat, Ustaz kenal saya surah Al-Hijrah itu, Ustaz, ingat tak? Saya yang tidur tu, Ustaz. Saya, ya Allah, kau dia tidur kat surah, bagi dia masuk. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ini contoh tuan-tuan, kamu lawak dasar daripada dasar hadis tadi, riwayat itu tadi, tuan-tuan rahmati Allah. Mudah-mudahan kita ini tuan-tuan berjumpa di akhirat besok, bantu untuk masuk surga Allah SWT, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Bangkit bersama Rasulullah SAW. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya minta diri dulu.